Okay, mari kita tengok example ni. So example ini ada apa? Dua infinite. Okay, bila kita sudah nampak perkataan infinite, kita kena make sure apakah persamaan yang kita kena pakai. Okay, so kita kena tahu bahawa kita ada belajar dua persamaan yang digunakan untuk line charge tadi. Okay, satu adalah finite, satu adalah infinite. Okay, so kena make sure guna yang mana satu untuk soalan ni yang mempunyai 5 nanocoulomb per meter. Ini adalah kita punya rho L. Okay, lie along positive and negative x dengan y axis in free space. Okay, so cari apakah E pada position 004. Okay, untuk soalan satu, dan soalan kedua adalah di lokasi 034. Okay, so first anda kena lukis gambar raja keluar. So itu amat penting supaya anda boleh visualize, okay, mendapatkan satu gambaran yang lebih jelas di manakah kedudukan kita punya line charge. Okay, so itu sangat penting supaya anda boleh apply kita punya equation dengan lebih efektif. Okay, so untuk case yang soalan satu, kita punya titik yang kita nak cari kita punya electric field adalah di kawasan 004. X 0, Y 0, Z 4. So berada di sini. Okay, so kita punya line charge lies along X infinite. Okay, Y infinite. Okay, so macam mana penyelesaiannya? Okay, so pertamanya ialah kita kena cari dia punya persamaan yang diperlukan. Sebelum itu, kita kena tahu bahawa electric field yang ada pada titik PA ni adalah hasil tambah Y punya line charge dengan X punya line charge. Okay, itu yang memberi maksud dekat sini. Okay, total electric field is equivalent to the line charge pada paksi X tambah dengan line charge pada paksi Y. Okay, so persamaan yang kita gunakan adalah persamaan yang infinite. Okay, iaitu rho L 2 pi epsilon 0 R. Okay, pada arah R mana R? Okay, so ini adalah persamaan yang memberikan kita R. Okay, persamaan yang memberikan kita R adalah kita punya line charge ni, kita punya titik P ni. Ini adalah kita punya arah R. Okay, so untuk case kita, ini adalah gambar rajah daripada sebelum ini. Okay, gambar rajah daripada sebelum ini ada line charge titik sini, point R adalah ke arah sana. Okay, so untuk case kita, mana kita punya R? So kalau kita pusingkan case kita ni, dia sebenarnya menghala ke atas. Okay, kita punya line dah jadi mendata. Okay, line dah menjadi mendata dan kita dapati bahawa kita punya R adalah menghala ke atas. Okay, so sekiranya anda masih lagi confused macam mana ini berlaku, anda boleh lukis dua segitiga. Okay, boleh lukis dua segitiga. Ini adalah segitiga satu, Z. Ini adalah negatif Y, Y. Lukis lagi satu segitiga. Yang atas ini adalah point PA. Ini adalah negatif X. Ini adalah X. This one is contributed by this. This one is contributed by this. Okay, so X punya line charge, X punya line charge produce E dekat sini. Y punya line charge produce E dekat sini. Jumlah E
adalah hasil tambah kedua-dua point charge dekat sini. Okay, so itu hopefully boleh memberi anda satu gambaran. Okay, so rho L adalah rho L sini 2 pi epsilon naught sama R adalah tinggi Z. Kenapa jadi Z pula? Masih ingat? Ini adalah kita punya R serenjan dengan kita punya line charge. R serenjan dengan kita punya line charge. Apakah nilai R? Dah diberi dekat sini. Tak payah fikir panjang. Okay, then you get Z. Okay, nanti anda boleh ganti masuk ke sini. Okay, ini boleh ganti masuk dengan diberi. Okay, Z kekal Z. Ini adalah unit vector, tak payah tukar apa-apa. So you get the first answer. 5 nano bagi 2 pi epsilon naught 4 arah Z. So you get 22.47. Itu adalah untuk E disebabkan oleh line charge X. What about E disebabkan oleh line charge Y? Sekiranya anda tak nampak dia punya logik daripada kenapa cikgu lukis gambar rajah 2 ni, anda dapati bahawa sebenarnya mereka adalah serupa. So bila adalah serupa, maka sebenarnya jawapan akan memberi sama. Okay, ini pun rho L ketumpatan 5 2 pi epsilon naught sama, Z juga ketinggian 4, memberi jawapannya sama. Pada arah pun sama. Okay, so what you get is you multiply by 2, 22 multiply by 2, or you add them 2 together, tambah, you get 44.9 Z. Okay, so kesusahan sekarang adalah anda kena tengok macam mana pula untuk case di mana kita ada satu komponen Y, iaitu 1, 2, 3 keluar dah daripada dia punya Z kita tengah ni, pergi ke arah Y dengan 3 ni. Okay, so anda boleh dapati bahawa the point of interest has been shifted to Y, towards Y dengan 3 nilainya. So cikgu nak anda buat sendiri. Okay, buat sendiri untuk dapatkan jawapan ni. Walaupun jawapan sudah diberi, tapi anda work out the details why. Okay, work out the detail why. Kenapa. Dan akhirnya dapat satu jawapan. Bukan sahaja jawapan dia ada Z, kenapa ada Y? This is something you have to learn yourself. Okay, cikgu leave it to you untuk buat. So, apa berlaku sekiranya kita ada garisan line charge yang berbentuk bulatan? Adakah semua line charge berbentuk satu garisan tegak? So, tak. So, kita ada lagi case di mana kita punya line charge adalah berbentuk ring charge, iaitu berbentuk satu bulatan. Okay, ini bukan surface, ini hanya ada satu macam satu tali yang berbentuk bulatan, ring, dia berbentuk ring. So, kaedah buatnya juga sama, iaitu menggunakan rumus yang sama. Okay, iaitu electric field sama dengan rho L dl 4 pi epsilon naught R kuasa 2 distance R unit vector. Okay, so apakah dl dalam case ini? So ini anda kena rujuk part vector again. Okay, semua ada disenaraikan. Okay, so untuk line untuk dl ini adalah rho d5, bukan rho d5, r d5. Okay, r dikalikan dengan d5, so itu adalah kita punya dl. Tulisan. Okay, rho L kekal bahagi dengan 4 pi epsilon naught. Apakah kita punya distance? So distance adalah, kalau kita lukis satu segitiga dekat sini, ini adalah kita punya
distance. Okay, so distance ni adalah sama dengan R, arah R iaitu negatif. Okay, negatif masuk naik ke atas Z. So negatif R arah R, Z arah Z. Okay, ini adalah dia punya distance vectornya. Okay, distance vector. Distance, TV nanti anda ingat differential pula. Distance vector. So distance vector di kuasa 2 kan ditambah dan di punca kuasa 2 kan you get the magnitude. Okay, unit vectornya adalah distance vector bahagi dengan magnitude, you get the unit vector. So ini adalah unit vectornya. Okay, ini adalah kita punya distance vector. Okay, so ini adalah kita punya distance vector pemalar, kita punya ketumpatan, dan kita punya DL. Okay, so ini adalah kita punya distance R. Okay, distance R daripada sini magnitude. Distance R, so punca kuasa 2 di kuasa 2 kan, so this one cancel out. So ini tak ada 2 dekat sini. Okay, tak ada 2 dekat sini. So kali masuk you get 3/2 sebab ini adalah 1/2. Okay, so padam sikit jadi sangat clutter. Okay, so ingat ini adalah negatif. Okay, so ini ada 2 part. Sini ada tambah. Okay, so tambah akan jadi di sini. This whole chunk kali masuk. Okay, so you get part 1 and part 2. Okay, ini sangat penting. Kenapa kita buat macam ni? Okay, so dapat part 1, part 2. So itu untuk setengah bulatan. Ini untuk setengah bulatan. Negative X setengah bulatan. Okay, and then you buat lagi sekali untuk setengah bulatannya, satu lagi. DL prime. DL prime. Kedua-duanya adalah sama. Okay, kedua-duanya adalah sama, cuma bezanya satu adalah negative R, the other one is on the other side, which is R, arah R. Okay, Z masih sama, cuma arah dia berbeza. Okay, so in this case you get positive dekat sini, then you interpret positive dekat sini. Yang lain semua adalah sama. Okay, so DE total adalah sama dengan first DE plus DE prime. Okay, you dapat 2. Okay, kenapa kita kena buat DE dengan DE prime? Okay, can you see the reason why kita buat 2 or not? So, bila kita ini tambah dengan ini, kita dapati bahawa, okay, kita dapati bahawa jawapannya D total hanya ada unsur arah Z sahaja. R hilang. Okay, kenapa R hilang? Sebab DE plus DE prime yang R ni, cikgu padam sekejap. Kalau you nak tengok balik yang scribble itu, you pull back the video ke sebelum ini. Okay, cikgu nak padam supaya tak nampak clutter. Okay, so DE total sama dengan DE plus DE prime atas DE prime. Nampak this chunk? Cikgu nak highlight this chunk dengan this chunk. Satu ada negatif, satu adalah positif. So bila add them together, R hilang.
Itu dari segi mathematics. Okay, itu dari segi mathematics. Macam mana anda nak terangkan dari segi gambar raja? Okay, macam mana anda nak terangkan dari segi gambar raja? Boleh tak anda terangkan dari segi gambar raja? Macam mana R boleh hilang? Okay, so itu adalah assignment yang last sekali. So anda kena buat dan hantar kepada cikgu. Cikgu tak akan terangkan di sini. Dari segi mathematics, you know why. But dari segi gambar raja, bolehkah anda terangkan dari segi gambar raja? Okay, so R sudah hilang. So tinggal this part sahaja. D total. So kita belum habis lagi. Kenapa? Sebab kita kena hilangkan D. Iaitu kita punya pembezaan. So in order to hilangkan D, kita kamerkan. Okay, kamerkan DE. Apa yang boleh dikamer di sini? Kita punya D5. Okay, kita boleh kamerkan terhadap D5. So D5 adalah 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. That's why you get 0 to 2 pi. Dan yang selebihnya adalah semua adalah pemalar. 2 pemalar rho, pemalar R, pemalar Z, pemalar 4 pi epsilon 0, pemalar R square, pemalar Z square, pemalar 3 per 2, pemalar semua dibawa keluar. This is whole chunk of constant. Semakin banyak anda keluarkan, semakin senang equation untuk kameran. Okay, so tinggal ni sahaja kosong ke pi, then you get the result. Untuk ring charge, apakah R sekiranya ada ring charge? Okay, so you get that ring charge punya solution. Apa berlaku sekiranya kita ada surface charge pula? Okay, so surface charge dia pun sama, dia akan buat dua belah. Negative X, buat sekali bulatan. Untuk DS, buat setengah bulatan. Untuk DS prime. Okay, untuk case DS, untuk bulatan, dia punya DS adalah R D5 DR. Okay, so we have dua komponen kena dikamerkan. Okay, so bila anda nampak ada DD dalam question tersebut, means that ada dua kena kamerkan. Okay, ada dua kena kamerkan. So dia punya steps pun sama seperti yang tadi, pakai equation yang sama. Cuma dia punya perbezaan hanya adalah DS sahaja. Okay, the equation masih sama. D total sama dengan DE plus DE prime. Okay, DS sini yang berbeza dengan case yang sebelum ini. Sebelum ini adalah DL, case ini adalah DS. DS apa? DS bulatan. DS bulatan pakai apa? DS bulatan pakai RT5 DR. Mana dapat ini? Dekat chapter 0. Mana jumpa chapter 0? Dalam bab differential length area volume. Okay, so DS arah Z adalah R DR D5. Okay, sebab dia punya pembukaan sama dengan ini. Janganlah cari pembukaan yang lain. So pembukaan yang sama adalah ini. Okay, right, so this is the first part, second part. So carilah first part dan second part dia. So D sama dengan rho S ds bagi 4 pi epsilon 0 R square, dapat semua ni. Ini semua gantian. Unit vector, distance. Okay, buat besarkan disebabkan oleh ini, plus kena color lain, plus ini buka persamaan buka. Okay, jadi besar macam ni. Then you do the same thing untuk yang DE prime, salin semua dari atas ni pergi ke bawah.
tukar negatif sahaja. Okay, so ini should be negative. One of them should be negative. Okay, one of them should be negative. So ini dah bulat-bulat saling ke bawah. Okay, so you have to change one of them to negative. So bila ada satu, let's say this one is DE. So DE adalah sini adalah, this one is negative. So DE should be negative. Okay, DE prime positive. So DE should be negative. Oh sorry, sini sudah. Ini betul. Yang bezanya adalah ini. Okay. Bezanya adalah ini. So this one should be negative here. Okay, so this is correct. So ini adalah positif, sini adalah positif. Okay, oleh demikian, this part cancel out. Tinggal dua ini sahaja untuk arah Z. Okay, tinggal ini saja untuk arah Z. So tinggal arah Z saja, tinggal ini semua. Jumlah kan, nak dapat jumlah, kamikan untuk keluarkan D. Apa yang kena dikamikan? DR D5. Okay, apa itu DR D5? R adalah kemana ke kemana jejari. Phi adalah dia punya sudut dari mana ke mana. Okay, sudut dia sentiasa sama sebab dia bulatan penuh. So buat satu bulatan penuh 2 pi, 0 to 2 pi. R adalah berapa ke berapa, 0 ke berapa R. Apa R dia? So you can put 0 to R. Okay, so kamikan 0 to A, letak satu constant dekat situ, 0 to pi. Okay, so ini adalah pi pula. Cek yang tadi atas punya. Ini pun pi. Not 2 pi seperti apa yang cikgu katakan. 0 to 2 pi. Why ya? Boleh anda fikirkan sekejap. Okay. Kita punya kameran, kalau anda perhatikan daripada atas, okay, kita punya DR adalah dari 0 ke A. Ini kita semua tahu. Okay, 0 ke A adalah daripada 0 ke A. Okay, di sini adalah A. Okay, tetapi kita punya pusingan, okay, adalah dari 0 darjah ke pi. Kenapa bukan pusing sekeliling? Okay, kenapa bukan pusing sekeliling? Sebab kita kena ingat bahawa kita guna dua. Okay, DE dengan DE prime. Okay, imagine you have a circle like this. Okay, anda potong setengah. Okay, ini adalah DE. Okay, ini adalah DE. Bayangkan ini adalah dihasilkan oleh D. Ini adalah dihasilkan oleh DE prime. Sorry, DS. DS prime. Ini adalah DS. Okay. So bila kita pusing, let's say dia pusing ke sini, dia akan cover yang warna hijau ni, dia akan cover tempat semua ni. Sebab ke sini. So bila kita pusing, ini pun pusing. So dua ni bila kita pusing 180 darjah sudah cover actually semua. Okay. Kalau anda hanya ada satu DS pada satu titik sahaja, tak ada DS prime, maka anda kena pusing semua sampai 2 pi. Okay, baru habis genap satu bulatan. Kalau anda ada dua titik, maka anda hanya perlu pusing pi sahaja. Ini pergi ke sini, berhenti. Sini pergi ke sini, berhenti. Pi sahaja, maka dia sudah cukup untuk
berikan anda satu bulatan penuh. Okay, so ini konsep anda cuba fahamkan. That's why dalam pusingan ini kita hanya ada 0 to 2 pi saja. Kalau di sini anda buat salah, anda buat phi adalah sama dengan 0 to 2 pi, ini adalah salah, maka anda sudah kamil 2 kali bulatan. Okay, imagine bulatan tersebut. Okay, anda ini pusing ke sini. So ds tadi sudah pusing ke sini sampai sini ds. So ds prime asalnya ds prime dekat sini, pusing ke sini sudah sampai ds prime sampai sini. Mereka sudah kedua-duanya pusing 180 darjah cover satu bulatan. So kalau anda buat kesalahan ini, maka ds prime ni start dari sini, pusing ke sini, pusing balik ke sini. Okay, ds pula dia akan pergi dari sini, pergi ke sini, balik pula ke sini. So, dapat 2 kali bulatan. So, jawapan is wrong. Okay? Jawapan is wrong. So, that's why sini adalah 0 to pi. Okay? So, you get kami 0 ke A untuk A dan phi ke pi. Okay, so you get this part keluar. Kamilkan, anda cuba kamil sendiri. Okay, anda cuba kamil sendiri. Dapat arah Z, dapat arah Z. Okay, penting ini Y, dapat arah Z. Okay, sini sudah tinggal Z saja. Sebelum ini ada R, Z, R, Z. Bila ditambahkan R hilang, tinggal Z. Okay, so what you get is akhirnya disebabkan oleh satu bulatan. Apakah E di sini adalah sama dengan rho S, ketumpatan luas permukaan 2 epsilon naught 1 tolak Z, ketinggian A jari, Z sama dengan Z, arah Z. Okay, so ini adalah satu rumus untuk mendapatkan E pada ketinggian Z daripada satu surface charge untuk round bulatan, round surface charge. Right? Okay. Untuk satu surface charge bagi satu luas permukaan yang tidak terhingga. Okay. So, bila ada satu luas permukaan yang tak terhingga, kita tak tahulah dia size apalah. Okay. Sebab dia adalah tak terhingga. So, tak tahu apa dia punya size. So, bila itu berlaku, kita punya A ini akan jadi infinity. Okay, sebab dia punya jejari jadi sangat besar. Sangat besar, kita tak tahu apa dia punya size. So, dia jadi sangat besar. So, di bawah, this part akan goes toward infinity. So, bila itu berlaku, this akan goes towards hilang. Okay, dia akan jadi 0. Okay, 1 minus 0 tinggal rho S sahaja. So, ini adalah rumus untuk case di mana kita punya surface charge adalah infinite luasnya. Okay, surface dia adalah infinite. Okay, so ingat untuk satu surface yang infinite, okay, then you have to use this general equation, rho S bahagi dengan 2 epsilon naught. Jangan lupa dia punya arah. Okay, untuk case ini arah dia ialah arah Z. Kalau dia tunjuk ke bawah, arah dia adalah negative Z. Okay, so it depends on which position that the surface is pointing to. Okay, untuk H greater than 0, height greater than 0, ini adalah height. Greater than 0, dia adalah Z.
less than 0, dia adalah negative Z. Okay, senang ya? Sangat senang. So, dia punya equation jadi macam ni. Rho S bagi dengan 2 epsilon naught N, iaitu N bergantung kepada Z or negative Z. Mungkin anda tanya cikgu, kalau kita punya infinite charge adalah bentuk macam ni, infinity ya, so infinity ini adalah X, Y, Z. Manakah dia punya arah? Of course, kita kena tahu arah dia adalah selalu berserenjan dengan kita punya luas permukaan. Ini adalah arah. Ini adalah 90 darjah. Okay, so in this case, dia point ke Y ataupun negative Y. So it depends. Bukan sahaja Z dengan negative Z. Ini hanya untuk memberikan anda gambaran untuk apa binatang negatif ini. Okay, so in this case it can be Y or negative Y, can be X, can be negative X, can be Z, negative Z, can be Z. Right? So kalau kita ada dua permukaan parallel plate, okay, parallel plate, kita ada parallel plate. So what happened? Okay, so untuk case electric field due to a surface charge, untuk case due to two surface charges, okay, so kita ada keadaan di mana kita ada dua parallel plate, satu parallel plate maksudnya ada dua plate, okay, plate atas, plate bawah, dan electric field existing between the two plates di titik P, okay, having a equal and opposite charges. Equal maksudnya rho S sama dengan rho S, opposite maksudnya rho S sama dengan negatif, bawah adalah rho negatif. Okay, atas adalah positif ataupun bawah negatif. Or in this case, atas adalah negatif. Kita follow dia. So macam mana kita nak dapatkan electric field between the two plates? Okay, so dalam case macam ni, okay, anda kena faham bahawa dia ada electric field di sini adalah contribution of dua plate. Okay, atas dengan bawah. Electric field di atas, kalau P adalah di atas, pun contribution of dua plate. Electric field di bawah pun contribution of dua plate. Okay, tetapi dia punya equation berbeza-beza sikit. Alright, dia punya equation berbeza sikit. So untuk case di mana kita punya P adalah di tengah-tengah, maka dia punya soalan dia ialah apakah E di tengah-tengahnya. So kita kena dapatkan electric field due to plate atas dan plate bawah. So untuk start, kita dapatkan electric field dari bawah. So electric field dari bawah kita dapat daripada persamaan yang tadi, iaitu rho S bahagi dengan 2 epsilon naught arah Z. Okay, arah Z. So untuk plate yang kedua adalah sama dengan E sama dengan negatif rho S bahagi dengan 2 epsilon naught, okay, arah Z juga. Okay, kenapa? Sebab dia pun menunjuk ke arah ke atas. Okay, tetapi bila anda kali masuk, you get this part is actually negative. Okay, disebabkan oleh ini negatif. So ada kesilapan, anda sudah buat pembetulan. So electric field in region 1, ini adalah region 1, sorry, katakan region A lah. Cukup senang tulis, adalah ini adalah region A atas, region B, region C. So ini E untuk region B adalah sama dengan
rho S 2 epsilon naught arah positif Z dikontribut oleh rho S sini positif. Di sini adalah tolak dengan negatif rho S bagi dengan 2 epsilon naught arah Z. Okay, so what you get here is actually rho S over 2 epsilon naught Z plus minus rho S over 2 epsilon naught Z. Okay, effectively Anda dapat ini jadi tambah 2 rho S over 2 epsilon naught arah Z. 2 dimansuhkan, you get rho S over epsilon naught. So, sesuatu yang sangat penting di sini ialah Anda dapati bahawa untuk case di mana kita ada dua plate, iaitu parallel plate, electric field yang ada di dalam parallel plate tersebut adalah tidak bergantung kepada ketinggian ataupun kedudukan di mana-mana di dalam plate tersebut. Ini uniknya. Electric field is always sama di dalam parallel plate tersebut. Imagine if you have a capacitor, Anda ada satu capacitor. Electric field yang ada di dalam parallel plate tersebut, iaitu dalam capacitor tersebut, adalah sentiasa sama bergantung kepada ketumpatan charge per luas permukaan disebabkan oleh dua plate ni. Okay, so mari cikgu lukis besar sikit. Capacitor. Okay, electric field yang ada di tengah-tengah ini adalah bergantung kepada rho S bahagi dengan epsilon naught. Rho S adalah ketumpatan charge berisi padu yang ada pada permukaan ini, dua permukaan ini, dan juga epsilon naught, iaitu material yang disandwich di tengah-tengah ini. Okay, electric field adalah bergantung kepada rho S dengan epsilon naught sahaja. So in this case, apakah kita punya arah di sini? Dia boleh sambung. Ini adalah pergi ke bateri, positif dekat atas, maka sini positif, ini negatif. Electric field adalah menunjuk dari positif ke negatif. So in this case, kita punya arah Z adalah negatif. Okay, senang macam itu sahaja. Next, kita tengok next example. An infinite extent of sheet. Okay, satu sheet. Lukislah satu sheet. Charge rho S sama dengan 10 nano coulomb per meter square, always meter square sebab adalah rho S. Axis on the plane Y sama dengan negatif 2. Okay, so Y sama dengan negatif 2 kena macam ini. Kenapa? Sebab dia punya X, Y ada sini, dia menunjuk muka dia tunjuk ke negatif 2. Okay, so muka dia menunjuk ke negatif 2. Kita kena lukis chata Cartesian, so it has to be extended negative 2. So lukislah satu something like that. Okay, which crosses negative 2 here. Okay, find electric field intensity at point 021. Ini adalah X, Y, Z. 0 Z tak ada, X tak ada komponen, Y bagi 2, 1 naik ke atas. Okay, sini adalah kita punya point 0, 2, 1. Apakah electric field dekat situ? So anda lukis gambar macam ni easily to visualize. So ini adalah infinite. So happy bila kita sudah ada infinite. Okay, maka kita tahu bahawa persamaan yang digunakan adalah rho S over 2 epsilon naught
N, arah N. Muka ini tengok ke mana? Muka ini tengok ke Y. So letaklah Y dekat sini, settle. Apakah yang perlu diganti di sini? 2 epsilon naught ataupun rho S. So kita dapati bahawa yang bawah ini semua adalah pemalas. Okey, tanya kalkulator. Okey, yang rho S adalah diberi N nano. Okey, 10 nano 9 bagi dengan 2 epsilon cal, dapat jawapan. Senang. Okay, so you can try semua example yang ada di sini. Okay, so so far kita cuba tengok balik kepada kita punya pattern minda, balik kepada kita punya cakar itik dekat sini. Okay, so charge distribution ada 4 jenis: sebiji, sebaris, sekawasan, sipadu. Okay, so daripada situ anda boleh mendapatkan electric field. Okay, dapatkan electric field. Okay, so kita belajar number 7, capacitor, iaitu parallel plate. I dot E seperti capacitor, mempunyai persamaan arm 2 rho S over berapa? Epsilon naught. Okay, arah N. Okay, so you can know that this equation is for parallel plate. Okay, so far kita dah cover semua ni. Kalau charge kita tahu electric field. Okay, ini adalah bau. Sentiasa ingat ini adalah bau. Charge adalah anda yang ada bau. Okay, bau. Okay, charge anda ada voltage menghasilkan bau. Cumulus law, bila terbau nak menjarakkan, nak kena tekanan atau tekanan emosi, tekanan pressure. Okay, so ini ada voltage macam kuman. Anda ada kuman menghasilkan bau, menyebabkan ada tekanan kepada orang lain. Okay, so ini semua berkaitan. Okay, so epsilon adalah you punya bilik. Okay, epsilon adalah you punya bilik. Anda berada di bilik, mengalami tekanan. Okay, anda berada di bilik, ada kuman menyebabkan bau, baru ada tekanan. Okay, charge distribution adalah you punya geng kawan yang semua mempunyai dalam bilik. Okay, so ini adalah anda sendiri, ini adalah anda punya geng yang berada dalam satu bilik epsilon, yang semua mempunyai kuman yang menghasilkan bau, menyebabkan tekanan kepada orang lain, kepada jiran. Okay, so ini simili dengan metafor. Simili dengan metafor. Apa binatang ini? Anda cuba Google apa simili dengan metafor. Jangan rasa macam tersinggung disebabkan oleh cikgu punya analogi simile and metafor. Bukan nak tuju kepada orang perseorangan, tapi hanya untuk membantu anda memahami the flow of electrostatic dan magnetostatic nanti, supaya lebih senang difahami. Otherwise you get confused. Bila start ni, bila itu, bila ni, flow ni semua lupa. Okay, so far. So the next will be pergi ke nombor 8, iaitu
electric flux. Okay, so tentang electric flux. Okay, apa itu electric flux? So electric flux, pendek ceritanya ialah garisan yang menghubungkan anda dengan anda punya bau. So ini adalah anda charge. Ini adalah electric field at point P. Okay, point P. So garisan ini yang kita lukis menunjukkan tempat electric field itu, garisan garis ini dinamakan sebagai flux. Okay, flux. Okay, so flux adalah garisan. Actually kita hanya is actually imaginative punya satu garisan. Dia hanya satu khayalan saja, garisan yang menunjukkan ada electric field di sini dan dia punya arah. Okay, electric field ini adalah satu rasa di sini, electric field. Okay, garisan yang menunjukkan charge ni yang sampai ke tempat yang you nak tahu electric field itu dinamakan sebagai flux. Okay, so sekiranya kita tahu di sekeliling charge ni, okay, di sekeliling charge ada banyak electric field, maka setiap electric field ni adalah dihubungkan dengan garisan flux ni. Maka sekiranya saya nak tahu ada berapa garisan yang menghubungkan semua electric field ni, kita boleh buat kameran sekeliling luas permukaan yang menutupi kita punya charge. Okay, ini adalah satu luas permukaan luas. Okay, so by looking at this picture, kita ada charge menunjukkan electric flux keluar sebab dia adalah positif. Okay, electric flux garisan adalah keluar mengikut sama dengan electric field. Okay, so ini adalah DE setiap ini adalah menghasilkan DE. Okay, so setiap garisan ini garisan hitam ni adalah namanya flux. Okay, so nak tahu berapa garisan yang mensambung, berapa garisan banyaknya yang terhasil oleh charge kita ni yang menghasilkan E di luar adalah sama dengan E, jumlah E dikamirkan terhadap luas permukaan S, iaitu in this case luas spherical sphere dikamirkan terhadap luas permukaan yang ada telur sini, luas permukaan yang tertutup. Okay, so dalam EMT ni anda akan nampak banyak kamera yang ada sebiji telur di dalam ni. Dia adalah luas permukaan yang tertutup. Apa maksud luas permukaan yang tertutup? Adalah bermaksud sesuatu permukaan yang tertutup, contoh sebiji bola. Okay, satu bongkah segi 4. Okay, cawan silinder yang tertutup, ada satu silinder yang tertutup atas dengan bawah tutup, dia adalah permukaan tertutup. Kalau cawan ada satu permukaan pukat di sini, maka dia bukan permukaan tertutup. Okay, it has to be all the surfaces are closed. Okay, ditutup satu kotak, tutup. Okay, itu dinamakan sebagai luas permukaan tertutup. Okay, so itu adalah flux. Ini mengira flux. Datang satu term electric flux density. Okay, sebelum itu kita sambung balik kita punya peta Linder. So kita ada flux adalah garisan menunjukkan electric field. Okay, so charge, flux,
E dekat sini. Okay, so ini adalah garisan. Okay, number 9. Electric flux density T namanya. Okay, apakah beza T dengan E? Mari kita tengok balik. Apakah beza? Sorry. Oops. Electric flux density represents the entire flux from any charge distribution. So dia macam E juga. Okay. Dia pun macam E juga. So dia punya unit E adalah volt per meter. Okay. Electric flux density D adalah dalam coulombs per meter square. Okay. D adalah coulombs per meter square. E adalah volt per meter. So